Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'da, fa in asraqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang berusaha Tuan Nazim Masjid Timbalan Setiausaha Bandar Hidung Parat JK, yang dimuliakan, yang dirahmati imam yang memimpin salat maghrib tadi dan yang memimpin doa, mendoakan sejahtera kita di dunia dan mendoakan kebaikan kita di akhirat, dan juga Bilal yang mengumandangkan azan, dan juga siap awal-awal datang mempersiapkan masjid menyambut kita semua, dan seterusnya muslimin muslimat hadirin hadirat yang dikasihi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukurlah kata Allah SWT telah mengurniakan kepada kita masa, iaitu masa emas. Masa emas untuk kita hadir ke masjid. Itu masa emas dalam hidup kita. Sebagaimana kita tahu Allah berfirman, Allah bersumpah dengan masa, kerana manusia tidak mahu memenuhi masa. Wal as innal insana lafi khusr. Semuanya rugi. Siapa yang tak rugi? Iaitu orang beriman dan beramal soleh. Hidup ini untuk beriman dan beramal soleh. Orang kafir rugi. Kenapa rugi? Rugi tak dapat masuk surga. Kerana dia dicampakkan ke neraka, kerana dia mensia-siakan masa untuk beriman dan beramal soleh, dipersiakan sampai ke akhir hayatnya. Siapakah orang yang beriman dan beramal soleh? Siapakah yang beramal soleh? Antaranya lah yang datang ke masjid. Itulah orang yang soleh, iaitu orang yang datang ke masjid. Di antaranya kerana berpandukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini orang yang tertinggi amalan soleh di sisi Allah, tidak ada lagi. Dan Nabi ini Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anam, penghulu Nabi dan penghulu kita dan penghulu kita di syurga. Hariannya ialah datang ke masjid, dan Nabi ini tak pernah tertinggal hadir ke masjid sampailah ke akhir hayatnya. Inilah orang yang tertinggi amalan soleh, datang ke masjid. Jadi itulah, hadirlah ke masjid selagi ada kudrat, selagi ada kuasa, datang ke masjid. Seperti mana Nabi ini hadir ke masjid. Dan masa itu terus berlalu. Sampai bila masa dibiarkan berlalu sehingga tak dapat kita lalu ke masjid. Itulah masa. Masa itu akan pancung kalau kamu tidak memancungnya. Itulah kata masa, benar, tepat. Pepatah Arab, masa itu seperti pedang. Kalau kamu tak pancung, masa itu tajam seperti pedang. Kalau kamu tak pancung, dia akan pancung kamu. Kalau kamu tak penuhi masa, dia akan campak kamu ke neraka. Itu sepertilah jadi orang kafir, kerana dalam hidupnya tak ada pun untuk beriman dan beramal soleh. Kita teruskan tajuk pada petang pagi ini, tajuk yang ke-69, turutannya 69. Tajuk ialah tiupan sangkakala yang kedua kali dan penjelasan mengenai sangkakala. Maksudnya sangkakala yang kedua, yang kali kedua, dan penjelasan bentuk sangkakala. Bab ini telah berlalu sebahagian. Kita akan sambung. Bab ini panjang, mungkin akan habis setelah 4 kali ataupun 3 kali kita lalui, barulah tamat bab ini. Kita baru habis 1/4, mungkin 4 kali. Kita akan masuk sebahagian lagi, iaitu, dan kita tengoklah sejauh mana kita akan berhenti pada petang ini, iaitu tajuknya seperti disebut tadi, tiupan sangkakala kedua dan penjelasan mengenai sangkakala. Sangkakala kali kedua ini akan ditiup oleh Israfil juga. Israfil apabila ditiup sangkakala kali pertama, semuanya akan mati, termasuklah Israfil. Termasuklah Israfil pun akan mati.
Antara yang terakhir mati itu ialah malakul maut. Apabila dituk sangka kala kali pertama, ada sebahagian yang diakhirkan kematian, termasuklah malakul maut, Jibril, Mikail dan Israfil. Apabila Israfil pun wafat dan akhir sekali malakul maut pun wafat, diperintah suruh ambil nyawa sendiri. Dan tinggallah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Pada masa itu Allah satu-satunya, Allahu Ahad yang kita sebut, yang kita lafaz, yang Allah ajar kepada kita, dialah satu-satunya ada ketika itu apabila dah semuanya dah mati. Dan untuk dituk sangka kali kedua, Allah hidupkan Israfil terlebih dahulu, kerana dia akan kerana sangka kali kedua ini semua pun akan bangkit semua, tak kira sesiapa, akan bangkit semua apabila disangka kali kedua. Lalu Israfil ini dibangkitkan terlebih dahulu untuk ditukar sangka kali kedua. Sangka kala apabila terlepas daripada genggaman Israfil kerana wafat, sangka kala diambil oleh arasy Allah, sangka kala diletakkan di arasy Allah, dan dia boleh dihidupkan. Israfil ambil kembali. Dan kita lihat di sini bagaimanakah bentuk dan sangkakala itu. Sangkakala yang ditiup Israfil adalah seperti tanduk yang dibuat daripada cahaya yang ada dalam lubangnya sebanyak jumlah arwah, roh seluruh makhluk yang akan diterangkan nanti. Jadi sangkakala itu seperti tanduk. Kalau kita tanduk kerbau lah, senang, yang melengkung. Dan sangkakala ini besar antara langit dan bumi. Jadi besar mana Israfil itu? Itulah besar Israfil. Jadi tanduk itu seperti tanduk. Kalau kita tanduk lembu ataupun tanduk kerbau. Dan dalam itu semuanya terkumpul roh manusia, tak kira sesiapa. Apabila ditiupkan, roh itu akan keluar dan mencari jasad masing-masing. Jadi ke mana jasad itu berada? Ada jasad di baham binatang buas, dan roh itu akan terus masuk ke jasad. Ada jasad tenggelam dan lautan, ada jasad tak diketemui kerana kemalangan di udara, ada yang tak diketemui. Banyak jasad tak diketemui. Kalau dalam sejarah-sejarah, terutama sekali sejarah perang, kapal tenggelam, kapal British tenggelam di lautan, dan kapal mana-mana lah, tak kira. Dan apabila ditiupkan roh itu terus menuju kepada jasad masing-masing. Jadi tidak ada, selagi ada roh dan ada tuannya. Selagi maknanya setiap roh itu ada tuan pemiliknya. Jadi itulah dimaksudkan setiap kita ni ada kubur. Walaupun tak diketahui di mananya berada, tetap kuburnya di situ tetap ada. Kerana roh dia masih ada, masih wujud. Dan selagi roh itu wujud, selagi itulah jasad pun wujud. Apabila ditiup, roh ini keluar dan menuju ke jasad masing-masing. Dan masing-masing bangkit. Ketika itu bangkit dalam keadaan tanpa apa-apa pakaian, kecuali adalah yang tertentu, antaranya ialah nabi-nabi yang berpakaian. Dan bilakah kita akan berpakaian? Kita dibangkit tanpa pakaian. Kita akan berpakaian setelah kita sedar keadaan kita, dan kita akan menuju kepada mahsyar untuk menghadap Allah. Ketika menuju kepada mahsyar itulah kita diberi persalinan pakaian masing-masing. Wallahu a'lam. Kata Mujahid, seperti dalam hadis Sahih Bukhari, sangkakala itu bentuknya seperti trompet yang ditiup oleh malaikat untuk kedua kalinya. Semua arwah dikembalikan ke jasadnya masing-masing. Lalu mereka bergegas keluar dari kubur untuk menghadap Allah. Menurut satu riwayat, jarak waktu antara tiupan kali pertama dan kali kedua itu 40 tahun. Apabila ditiup sangka kali pertama, semuanya bangkit bergegas untuk kepada mahsyar menemui Allah SWT. Yang pertama bangkit ialah Nabi SAW. Itu adalah bangkit. Dia akan bangkit akan muncul dengan kepalanya yang terlebih dahulu. Kita akan dibangkit seperti mana yang Allah sebut. Apabila kita wafat, ada satu tulang yang tak hancur, iaitu tulang sulbi.
Daripada tulang itulah kita tersusun kembali, ya. Susun kembali tulang-tulang kita dan daging pun terbalut kembali dan kita pun bangkit seperti mana dalam bentuk kita asal dan tanpa apa-apa pakaian. Adakah kita akan melihat sesuatu sama lain? Ketika itu Nabi jawab pertanyaan Sayyidatina Aisyah, bagaimana? Adakah kita ni akan melihat antara lain? Nabi pun jawab, likulli imri'in minhum yawma izin sya'nun yughni. Bukankah Allah berfirman pada hari itu semuanya sibuk dengan urusan masing-masing. Seperti kita lah, seperti kita dah tidur lama, bila kita bangkit dalam kebingungan, tak tahu, tak sedar pun kita tak ada pakaian. Ketika itu kita dalam kebingungan, tak tahu apa-apa, tiba bangkit dalam keadaan huru-hara, kita bingung, kita tak terasa pun kita tak ada pakaian. Apabila kita dah sedar, kita pun pakai pakaian untuk menuju kepada mahsyar. Sebab semuanya bangkit akan menuju pada mahsyar, akan menghadap Allah. Dan ketika di pada mahsyar ada tujuh golongan yang menjadi tetamu Allah. Jadi ketika itu takkanlah tak ada pakaian. 7 golongan itu akan berada di bawah bayang Allah, yang ketika itu tidak ada bayang lain kecuali itulah bayangnya. Dan disebut siapakah 7 orang itu? 7 golongan itu disebut antaranya imam adil, lelaki yang beribadat kepada Allah dari muda ke tua, lelaki yang berkasih sayang kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Nabi sebut lelaki berkasih sayang, berkasih kerana Allah. Sebab ada orang lelaki berkasih sayang kerana iblis, kerana syaitan, itu gay. Nabi sebut kerana Allah, bertemu kerana Allah, berjumpa kerana Allah. Dia akan berada di bawah bayang Allah. Ketika di padang mahsyar, orang sedekah tangan kanan, tangan kiri tak tahu, berzikir siapa mengalir air mata, dia ajak maksiat, dia akan jawab inni akhafullah. Itu di antara orang yang berada. Maknanya ketika itu dah ada pakaian, di bawah arsy Allah itu. InsyaAllah kita di salah satu bawah golongan ini, di bawah salah satu di bawah payung golongan ini. Ada 7. Kita termasuklah salah satu di mana. Itu insya-Allah. Insya-Allah di salah satu, katakan selalu datang masjid, mungkin kita termasuk orang yang selalu rajulun qalbahu mu'allaqun fil masjid, lelaki yang hatinya bergantung di masjid. Boleh jadi kita termasuk yang itu. Walaupun kita kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak, kadang-kadang datang. Kalau Nabi penuh kehadiran, mungkin kita di antaranya rajulun, lelaki yang hatinya tergantung di masjid. Itu kata, balik kepada sangkakala ini, satu riwayat daripada Mujahid mengatakan bahawa sebelum tiba hari kiamat, orang diberi kesempatan untuk tidur nyenyak. Namun beliau terdengar teriakan suara pada penghuni kubur, mereka segera bangun dengan ketakutan menunggu apa yang terjadi pada mereka. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, kemudian itu sangkakala sekali lagi, maka tiba-tiba berdiri menunggu keputusan masing-masing. Itulah sangkakala. Jadi ada juga ketika itu dia tidur. Jadi dia tidur dan dia itu sangkakala kali pertama. Jadi dia dengan sendirinya dia tidur dan mati. Dan dia lagi kebingungan apabila dia bangkit daripada tidur. Jadi dia tak terasa dia mati. Itulah maksud firman Allah Ta'ala. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Jadi ada orang tidur dan ketika tidur ditiup sangkakala kali pertama. Jadi dia tak terasa dia ini mati, dia ingatkan dia tidur. Sebenarnya dia mati kerana ditiup sangkakala kali pertama. Apabila ditiup sangkakala kali kedua, dia kata apa? Qalu ya wailana malih. Qalu ya wailana. Dan dia berkata, alangkah celakanya siapa yang bangkitkan kami? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza min qadina hadza ma'adar rahman. Inilah apa yang dijanjikan oleh Tuhan kamu yang disebut oleh rasul-rasul. Itu orang yang tidur ketika ditiup sangkakala kali pertama. Dan dia bangun dan masih dekat bingungan. Dia sebut, siapa yang bangkit kami daripada tidur ini? Sebenarnya ketika dia tidur, dia pun mati bersama orang-orang yang lain. Kerana ketika itu ditiup sangkakala
kali pertama. Allah berfirman, aduh celaka, sudah surah Yasin. Qalu ya wailana ma liha qalu ya wailana man ba'athana min marqadina haza wa'adar rahman wa sadaqal mursalin. Adakah celakanya kami? Siapakah membangkit kami di tempat tidur kami? Di surah Yasin. Kulah mereka itu dijawab oleh mereka atau orang yang beriman, haza ma wa'adar rahman. Inilah dijanjikan Tuhan yang maha pemurah lagi maha benar, dan benarlah rasul-rasul. Haza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalin. Wa sadaqal mursalin. Maksudnya ketika kita baca surah ini, kita baca dengan saktah. Kita saktah. Kita saktah itu maksudnya kita berhenti dalam satu nafas. Kita tak berhenti terus. Kalau kita berhenti terus, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, kita berhenti. Kalau ayat ini, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina haza ma wa'adar rahman. Inilah dijanjikan oleh Tuhan Maha Pemurah dan benarlah rasul-rasul. Sebab itulah mereka dikatakan, siapa yang kejut kami pada kami tidur ini? Sebenarnya mereka mati, tapi mereka tak terasa mati. Jadi kalaulah begitu dibangkitkan lagi, mereka satu sama lain mengeluh, aduh malang nasib kita, siapa yang membangunkan kita dari tidur yang nyenyak tadi? Pada saat itulah mereka bersedar bahawa itu yang pernah dijanjikan oleh Allah Pemurah, dan mereka mengakui bahawa Rasul itu benar. Tetapi kesedaran pengakuan itu sia-sia belaka. Balik kepada wal-as, semasa hidup untuk beriman dan beramal soleh. Nabi datang kepada kamu. Nabi datang kepada kamu. Nabi mana tak datang kepada kamu? Allah berfirman, wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atha rasula. Kami tak akan azab sehinggalah kami utus rasul kepada kamu. Jadi daripada Nabi Adam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut ada 124,000 nabi dan ada 313 rasul. Yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermakna setiap masyarakat manusia ada nabi. Setiap masyarakat manusia ada nabi. Jadi setiap masyarakat manusia pasti ada nabi, kerana Allah kata, aku tak akan azab selagi aku tak utus nabi. Bermakna di akhirat nanti, kalau ada umat saya tak dikunjungi oleh nabi, mungkin dia lepaslah. Tapi dalam Al-Quran sebut, mana ada orang yang tak dikunjungi Nabi. Orang kafir semuanya masuk neraka. Dan apabila mereka masuk neraka, mereka bertanya kepada penjaga, takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum qazanatuha alam ja'tikum nazir qalu bala qad ja'ana nazir fakazzabna wa kunna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dalalin kabir. Penjaga neraka tanya mereka, kamu dahulu tak ada ke orang yang mengajak kamu beriman kepada Allah dan beramal soleh? Mereka jawab kata, qalu bala, ada. Kami dustakan nabi itu. Bahkan kami kata kepada nabi itu, tidak, Tuhan tak atar pun kamu. Kamu ni penyesat yang besar. Patutlah kamu ke neraka. Kamu kata pula kepada Nabi, Nabi itu dalalin kabir. Nabi itu yang sesat yang besar. Patutlah kamu datang sini lalu dicampak. Jadi mana ada manusia yang lepas daripada neraka, orang kafir lepas daripada neraka. Bermakna semua yang menuju ke neraka itu ada Nabi yang diutuskan kepada mereka. Wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atha rasulah. Jadi apabila mereka ini sedar daripada kebangkitan dan mereka ini kafir, semuanya baru ingat. Rupa-rupanya ingatlah dahulu adalah dia bercakap sesama mereka, ada dahulu orang yang seru seperti ini kepada kita. Tapi ketika itu tak berguna lagi. Berkumpul di padang mahsyar dan dihadapkan kepada Allah untuk dihisap amal mereka. Kata Ikrimah, ulama tafsir, ada orang yang mati tenggelam atau karam di laut yang daging mereka dimakan oleh ikan hingga tersisa tulang, lalu tulang itu dihempas oleh gelombang hingga terdampar di pantar. Setelah menjadi dedak, tulang itu dimakan oleh unta. Setelah menjadi kotoran unta, dibuat pula
dibuat pula baja oleh manusia, lalu abunya ditabur oleh manusia hingga bertebar di mana-mana. Namun apabila ditiup sangka kala kali kedua, tiba-tiba mereka berdiri untuk menunggu keputusan. Apabila ditiup sangka kali kedua, roh itu bersatu dengan jasadnya. Dia tak akan lari, tak akan lari. Roh itu tepat kepada jasad. Itu adalah di sisi Allah, itu urusan Allah. Bagi Allah, apa susahnya? Apa susahnya? Seperti mekanik motosikal ataupun motosikal, kalau kita tanggalkan sendiri skru apa semua, kita tanggal di rumah, kita cuba nak baiki, tiba-tiba tak dapat baiki, kita bawa ke mekanik, kita longgokkan skru-skru yang kita tak dapat padakan, mekanik itu boleh rusung satu-satu, dia boleh letak satu-satu sehinggalah selesai semua. Itu manusia. Bagi Allah lagilah lebih daripada itu, walaupun skru apa tu dilonggokkan ada satu bengkak dan dibuka, ditaburkan, mekanik boleh hantar satu-satu. Kita di rumah dahulu tak dapat sebab tak ingat. Itu manusia. Di sisi Allah lagilah senang, setakat nak bangkitkan tulang-tulang yang tak ada, sedangkan sulbi itu tetap ada. Sulbi itu tetap ada, tak akan hancur. Dia berada, mesti ada. Daripada situlah dia akan kembali tersusun apabila ditiup sangkakala kali kedua, dan mereka semua akan berdiri sebaik saja mendengar sangkakala kali kedua. Mereka sama saja dengan penghuni kubur. Sewaktu dikubur, tubuh mereka masih utuh. Ketika dengar tiupan sangkakala kali pertama, semua tengah kali kedua semuanya dikumpul menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah bagi Allah senang. Seperti kisah surah Yasin juga. Alam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa qasimun mubin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil izama wa hiya ramim. Kullu allazi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Allazi ja'ala lakum, maksudnya Ubay bin Khalaf, dia ini musuh Nabi yang tegar. Apabila Nabi kata, kamu akan hidup kembali setelah kamu mati, kamu akan hidup kembali. Lalu dia kumpul tulang. Sebab tu Allah kata, tidakkah kamu lihat manusia ini sombong? Apabila dia dah lengkap, tubuhnya lengkap, dia jadi sombong. Dia campak tulang-tulang untuk tulang hemat depan Nabi. Aku nak lihat sekarang juga bagaimana Tuhan kamu tahu kamu hidupkan. Dia campak tulang-tulang. Nabi jawablah, kulluhi allazi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Nabi tunjuk atas mukanya. Orang yang hidupkan ini boleh hidupkan seperti mana awalnya dia mulakan, dia akan hidupkan kamu apabila kamu mati. Tuhan tunjuk atas mukanya kepada Abi Khalaf. Sebab perkara ini menjadi pertentangan kepada orang-orang kafir. Mereka tak percaya. Yaqulu, dan surah Waqiah pun sebut, wa kanu yusiru 'alal hinsil azim wa kanu yaquluna iza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'utsun aw aba'unal awwalun qul innal awwalina wal akhirin la majmu'una ila yaumil maknanya mereka ni berkata, mereka itu sombong, orang sombong kerana tak percaya perkara akan hidup kembali, dan mereka berkata, yaqulu inna, adakah kami telah menjadi tanah, menjadi tulang izaman, inna lamab'utsun, kami akan dibangkitkan. Bagaimana dengan atuk-atuk kami dahulu? Aba'unal awwalun, bagaimana dengan nenek-nenek ayub kami dahulu? Jawab Nabi, kul innal awwalina wal akhirina la majmu'una ila yaumil waqtil ma'lum. Nak jawab Nabi akan tetap dalam satu masa yang ditetapkan oleh Allah, iaitu apabila ditiup sangkakala kali kedua. Banyak ayat ini dalam surah Nazi'ah pun disebut, yaquluna inna lamarduduna fil hafirah iza kunna izaman nakhirah. Yaqul haza, dan mereka Allah sebut fa innama hiya zajratun wahidah fa izahum bisahirah. Jadi orang kafir ni dia kata apa? Yaqulu inna lamarduduna fil hafirah,
Adakah kami dibangkitkan apabila kami dah hancur? Dah hancur. Qalu tilka izan kharratun khasirah. Dan menjadi rugi, menjadi mereka jadi katakan kerugi. Jangan dijawab kul innama hiya zajratun wahidah. Jawab Nabi, itu senang bagi Allah apabila zajratun wahidah, iaitu tiupan sangkakala kali kedua. Fa izahum bisahirah, apabila ditiup sangkakala kedua, kamu berada di sahirah, iaitu di padang mahsyar nanti, ya. Berdiri di padang mahsyar nanti apabila ditiup sangkakala kali kedua. Jadi bab ini nak ingatkan juga orang kafir engkar tentang kehidupan kembali. Orang Islam pula itu rukun iman. Itu rukun iman. Itu rukun iman. Maknanya itu hari kiamat, peristiwa kiamat, itu malaikat, itu Allah, itu Nabi yang ada dalam rukun iman itu. Itu dalam Islam itu tonggak keimanan, tunjang keimanan. Kalau tak percaya, bermakna bagaimana kamu orang sebagai yang beriman? Jadi itu diingatkan supaya hidup kamu ini terarah kat situ. Hidup kamu ini akan sampai di situ. Apabila kamu sampai di situ, kamu apa yang kamu bawa? Itu yang selalu diingatkan. Apa kamu bawa? Kalau kamu bawa amanah soleh akan bantu kamu. Kalau tak ada, bagaimana kamu nak dibantu? Kalau tidak ada amanah soleh. Kalau kamu ada amanah soleh, dia akan bantu kamu sepenuhnya. Dan Allah akan beri 99 rahmat nanti di akhirat nanti. Ada 99 rahmat. Di dunia ini baru beri satu saja kepada kita. Di akhirat ada 99 rahmat yang Allah mempermudahkan kita ini. Pasal yuhasabu hisaban yasira. Mempermudahkan kita perkiraan dan urusan semua. Sampailah mudahnya kita masuk surga nanti. Balik lagi pada tiupan sangkakala kali pertama, para penghuni kubur dan lainnya sesama. Pada tiupan sangkakala kali kedua, para penghuni kubur yang lainnya sama-sama keluar. Ini setelah terlebih dahulu Allah mengembalikan arwah mereka ke dalam jasad, termasuk orang yang mati tenggelam di laut, dimakan serigala sehingga bahan tubuhnya tersebar di mana-mana, dan juga termasuk bayi yang keguguran. Mereka semua akan dihidupkan kembali. Dalam satu hadis ini dinyatakan hadis yang tak kuat. Riwayat Al-Uqaili, Nabi bersabda, sesungguhnya bayi yang keguguran dengan murung berada di depan pintu syurga. Ketika disuruh supaya masuk syurga, ia menjawab, tidak, sebelum kedua orang tuanku masuk. Bermaknanya ini ada satu hadis ini hadis tak kuat. Bermaknanya bayi itu tunggu ibu bapanya di depan pintu syurga. Bila disuruh masuk, sebab bayi ini dia bersih. Bayi ini bersih, tidak ada kekotoran, tidak ada terkena kekafiran. Bayi ini bersih, dia bersih, jadi dia berada di syurga, bayi ini. Dan apabila disuruh masuk, dia kata, aku nak tunggu ibu bapa aku terlebih dahulu. Bagaimana kalau ibunya tak masuk? Ibunya bukan seorang Islam. Itu terserah kepada Allah bagaimana perkara ini diurus oleh Allah. Wallahu a'lam. Jadi bayi ini bersih. Walaupun kedua ibu bapanya bukan seorang Islam, kafirlah kita kata, tapi dia bersih dan dia berada di pintu surga sebagai anak-anak surga. Kita tak tahu bagaimana itu ada disebut dalam hadis-hadis. Mereka ini sebagai menjadi pemberi minum kepada orang yang masuk surga. Wallahu a'lam. Itu terjadi pada bayi yang sudah sempurna, ciptaan dan sudah diberikan ruh. Allah berfirman dalam surah Takwir, wa izal nufus zuwijat wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat. Apabila bayi-bayi wanita dikubur hidup-hidup. Ayat ini menunjukkan bahawa seorang bayi wanita yang dikubur hidup-hidup pun tetap akan dikumpulkan dan ditanya, wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat. Jadi Allah kata bayi ini pun ditanya kenapa dia dibunuh. Bayi ini ditanya, bermakna dia akan hidup. Dia akan hidup dan Allah tanya dia kenapa bayi ini dibunuh, dia hidup, dan mereka hidup. Bermakna ayat ini menunjukkan bahawa seorang bayi wanita dikubur hidup-hidup tetap dikumpulkan dan ditanya. Ia akan keluar dari kuburnya
ia dan dibangkitkan lagi. Sedangkan bayi yang belum ada rohnya, maknanya seperti mati lainnya. Ada bayi yang tak diciptakan roh, mungkin sebelum 4 bulan ataupun 3 bulan, yang dia wafat, dia ini tak pernah hidup, dan dia gugur sebelum lagi dia diciptakan roh. Kalau begitu, maknanya dia kekal dalam keadaan matinya. Sebab dia belum hidup. Belum diciptakan roh. Setiap yang dah diberi roh, apabila ditiup sangkakala kali kedua, tetap akan bangkit. Walaupun dia keguguran. Walaupun dia dah dibunuh secara hidup-hidup di tanah hidup-hidup. Kerana ruhnya pernah wujud dan ruh itu akan cari jasadnya. Tapi kalau dah dia tak pernah terima roh, walaupun jasadnya adalah bayi yang lahir, yang tidak ditiupkan roh, nak dikubur pun penggali kubur, penggali tidak ada pendaftaran pun tak keluarkan surat kematian. Kerana apa? Ini bayi ini tidak ada, tak didaftar, tidak ada tidak pun tak terdaftar. Kenapa? Dia pun belum hidup. Bagaimana nak keluar surat kematian? Itu urusan dunia pun tak ada surat beranak kepada bayi yang belum hidup, yang tak pernah hidup. Sebab roh itu akan ditiup apabila lengkap lebih kurang 8 bulan ataupun 9 bulan. Barulah dia akan dimasukkan roh. Walaupun dimasuk sekejap saja. Dimasukkan sekejap. 2-3 minit kemudian wafat. Dia tetap akan bangkit nanti. Dia tetap akan bangkit. Itu adalah urusan Allah SWT. Al-Hakim Al-Haymi dalam kitab Al-Minhaj mengatakan, sesungguhnya keluar makhluk adalah kerana suruhan Allah. Allah berfirman dalam surah Isra, iaitu pada hari dia memanggil kamu, lalu kamu mematuhinya sambil memujinya. Kamu berdiri, saya berkata, Maha suci engkau ya Allah, segala puji bagimu. Hari kiamat adalah hari yang dimulai dengan pujian dan diakhiri dengan pujian. Jadi itulah maksudnya, hari kiamat dimulai dengan pujian dan berakhir dengan pujian. Ini Allah berfirman dalam surah Al-Isra, iaitu pada hari dia memanggil kamu, lalu kamu mematihi sambil memujinya. Dan surah Az-Zumar Allah berfirman, dan diberi putusan di antara hamba-hambamu Allah dengan adil, dan diucapkan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Maksudnya hari kiamat ini bermula dengan puji-pujian. Apabila sakala ditiup, kita bangkit, kita memuji Allah. Dan apabila berakhir kita masuk surga, kita pun memuji Allah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wakil alhamdulillah rabbil alamin. Wa tara malaikatu hafina min haulillah wa min hauli min maknanya bihamdi rabbihim, maknanya kita akan wakil alhamdulillah rabbil alamin, kita akan memuji Allah Tuhan semesta alam. Jadi alhamdulillah rabbil alamin yang kita baca dalam Fatihah itu, itulah ucapan yang ketika kiamat yang kita akan ucap sebab kita dibangkit. Dan alhamdulillah rabbil alamin juga apabila kita masuk syurga. Jadi kita baca alhamdulillah rabbil alamin. Itulah besarnya surah Al-Fatihah. Besarnya surah Al-Fatihah untuk kita ini, bermakna alhamdulillah rabbil alamin itu Tuhan semesta alam yang akan bangkitkan kita, yang akan memasukkan kita ke syurga nanti insya-Allah. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Bakar daripada Syaibah, daripada Ibn Awam, daripada Hajjaj Atiyah, daripada Abu Sa'id Khudri, bahawa Nabi bersabda, sesungguhnya di tangan masing-masing 2 malaikat peniup sangkakala yang terdapat bentuk mirip tanduk. Sepasang mata mereka terus memandang menuju bilakah diperintah. Sesungguhnya di tangan masing-masing 2 malaikat peniup sangkakala yang terdapat bentuk tanduk. Sepasang mata mereka terus memandang menunggu diperintah. Maknanya kedua-dua tangan mereka Israfil ini memegang sangkakala. Matanya melihat arasy Allah, tak terkelip. Allah kata tiup, terus dia akan tiup.
Dan sama ada kali pertama ataupun kali kedua. Tapi di sini mirip kepada kali pertama. Jadi Israfil itu dah pegang kedua-dua tangan dah pegang, dah pegang sangkakala dan tunggu perintah, matanya memandang arasy Allah SWT. Tunggu masa bilakah akan berlaku tiupan sangkakala kali pertama ini ya. Daripada hadis Nabi, Nabi kata, aku dengan kiamat seperti ini ya. Maknanya Nabi kiamat dekat sangat. Apabila diutuskan Nabi, bermaknanya itulah tanda kiamat. Diutuskan Nabi dengan sendirinya tanda kiamat. Nabi kata seperti ini. Jadi ulama kita letak antara Nabi dengan kiamat ini, ada yang meletak 50,000 tahun. Ada yang letak. Salah ke letak 50, salah ke letak 30, semuanya betul. Katakan kita nak letak, tapi kita tak berdasarkan ilmu, kita ikut sebut saja. Kita letak 100,000 tahun. Salah ke? Tetap juga betul, kerana di sisi Allah sahaja perkara itu. Di sisi kita tak tahu. Tapi ulama kita letak 50,000 tahun berdasarkan pengetahuan, berdasarkan hadis-hadis, tafsir, keadaan. Jadi ulama kita ni dah tahu bila ke Nabi Isa itu turun, bagaimana keadaan manusia ketika itu, runtuhnya Kaabah bagaimana ketika itu. Jadi semua peristiwa itu maknanya dikaji. Ulama kita letak, ada yang meletakkan 50,000 tahun. Jadi sesiapa yang wafat, dia akan berada dalam kubur lebih kurang, Nabi baru 1400 tahun. Sekejap lagi kita akan sambut awal tahun Muharram. Sekejap lagi baru 1445, baru 1445 tahun. Nak ada lagi berapa? 48,000 tahun lagi. Wallahu alam. Wallahu alam. Tak tahulah, mungkin 20,000 tahun lagi boleh jadi, sebab perkara itu hanyalah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara itu lama. Itu diingatkan kepada kita, perkara itu lama. Dalam kubur kita lama. Biarlah kubur kamu ini taman syurga. Biarlah kubur itu taman syurga. Kamu rehat, senang lenang, rehat, aman, cahaya. Janganlah jadi seperti yang disebut-sebut oleh Nabi, orang yang derhaka kepada Allah, bagaimana terseksa. Itu yang amat penting. Apabila ditiup sangkakala kali kedua, kita dibangkit. Adakah kita dibangkit sama dengan orang-orang kafir? Tak sama. Walaupun tanpa pakaian, seketika itu aja. Kerana ketika dalam kebingungan pun, bukan sedar pun, ketika dibangkit kita dalam keadaan kebingungan, huru-hara, minda kita tak tahu ke mana lagi, kita tak sedar pun, kita tak ada pakaian. Dan selepas itu kita bercakap, kita saling kenal mengenal. Selepas itu, adakah sama dengan mereka ini apabila dibangkit? Mana nak sama? Allah awal-awal lagi Allah sebut, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Mana sama ahli neraka, ahli syurga? Ahli syurga itu orang yang berjaya. Mana nak sama? Jauh nak sama. Itu yang penting bagi kita untuk mengingati perkara ini. Sangkakala akan ditiup perkara ini benar. Seperti mereka pun kata, haza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalin. Maknanya betul lah nabi-nabi yang diutuskan. Jadi ketika itu mereka nak beriman, tak berguna lagi ya, tak berguna lagi. Diriwayatkan lagi daripada yang lain. Jadi Malaikat Israfil itu kedua-dua tangannya memegang sangkakala. Matanya tak terkelip memandang arasy Allah. Dan tunggu perintah untuk ditiupkan. Apabila ditiupkan kali pertama, semuanya wafat. Dan dibangkit terlebih dahulu untuk tiup sangkakala kali kedua. Dan apabila tiup sangkakala kedua, roh tu dah berkumpul dalam sangkakala. Dan bila ditiup, keluar roh itu menuju ke jasad masing-masing. Tak kira, asalkan dia pernah ada roh, dia pernah ada nyawa, dia tetap akan dibangkitkan. Tak kira walaupun sekejap, walaupun lama, walaupun kecil, walaupun bayi, asalkan dia ada roh, dia akan kembali kepada jasad.
Bersumber daripada Sahih Qudsi disebut bahawa Nabi bersabda, bagaimana boleh senang sementara malaikat peniup sangkakala telah memasukkan benda tanduk itu ke dalam mulutnya dan bersiap mendengar perintah bila diperintah untuk meniupnya. Melihat para sahabat yang mendengar itu nampak sedih. Beliau menyuruh mereka untuk berkata, cukuplah wakafa billah. Cukuplah bagi Allah menjadi penolong kami, ni'mal maula wa ni'man nasir, dan sebaik-baik pelindung. Wa ni'mal maula wa ni'man nasir, surah Imran. Cukuplah. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Cukuplah Allah menjadi penolong kami. Balillahu maulakum wa khairun nasirin, dan sebaik-baik penolong. Seperti mana Allah berfirman dalam surah Al-Imran. Bermaknanya sahabat, dah apa lagi kamu nak buat? Apa kamu nak hidup ini, kamu nak apa? Malaikat Israfil itu yang ditugaskan untuk sangkakala dah berada di mulutnya, apa lagi kamu nak buat? Jadi orang kafir yang masih lagi tak beriman, kepada mereka, apa lagi kamu nak buat dengan dunia ini? Israfil dah letak sangkakala di mulut, tunggu perintah. Jadi cukuplah. Jadi orang yang beriman kata cukuplah, balillahu maulakum wa khairun nasirin. Itu kita pun kata cukuplah, Allah yang sebaik-baik dan Allah lah sebagai pelindung kepada kita. Supaya kita sedar, jadi perkara itu akan berlaku bila-bila masa. Sebab kiamat itu ditiup ketika keadaan manusia tak sangka sama sekali. Itulah kiamat yang berlaku kepada manusia dan juga kepada alam ini. Sampai masa semua pun akan hancur. Yang tinggal hanyalah Allah. Dan kita akan dibangkit lagi dengan tiupan sangkakala kali kedua. Diriwayatkan oleh Abu Dunya Hakim, Nabi bersabda, malaikat meniup sangkakala itu tak pernah melirik sejak ia ditugaskan oleh Allah, selalu bersiap sedia di depan aras, kerana khawatir apabila diperintah tiup ia terlambat melakukannya gara-gara kelalaiannya. Sepasang matanya seolah-olah seperti bintang yang terus bersinar. Maknanya tak pernah tidur lah. Jadi mata dia tak pernah tidur, kerana dia tak pernah terlalai. Sebab takutnya kepada Allah. Takut apabila perintah ditiup dia terlalai walaupun satu saat, dia tak akan terlalai. Matanya tetap tunggu. Itulah malaikat Israfil. Diingatkan, boleh ke nak hidup senang, boleh ke nak hidup dengan penuh kelalaian? Israfil dah letak sangkakala di mulutnya daripada awal lagi. Bila jadi itu diingatkan kepada kita. Begitu juga kiamat ini diibarat kepada kita mati. Mati juga disebut kiamat. Apabila kita mati, itulah kiamat bagi kita, itu kiamat kecil. Jadi kiamat yang besar, kiamat kehancuran semesta alam. Kita juga akan memiliki kiamat, iaitu kiamat dengan malakul maut. Malakul maut bila masa, malakul maut selalu mengikuti kita di belakang kita. Kanan rakib, kiri atid, belakang kita malakul maut. Jadi selalu orang lupa malakul maut. Orang selalu ingat rakib dan atid. Belakang itu siapa? Malakul maut. Ia selalu ikut kamu. Aina ma takunu yudrikumul maut. Di mana kamu berada, di mana jua kamu berada, kamu akan disambar kematian. Iaitu kamu akan disambar oleh malakul maut. Begitulah juga dengan Israfil. Kita beriman kepada kiamat, beriman kepada Allah dan beriman kepada kiamat itu rukun Islam. Dan yang kelima, yang terakhir, qada dan qadar. Bermakna itulah akan berlaku tentang kiamat, iaitu Allah mengaturkannya dengan tiupan, iaitu dengan tiupan sangkakala. InsyaAllah. Jadi kita akan sambung lagi bab ini. Mungkin 2 kali lagi, sebab bab ini panjang, antara bab yang terpanjang dalam buku ini. Dan apa yang baik itu adalah hidayah Allah SWT yang buruk daripada saya sendiri. Jadi semua maaf jika terkasar bahasa. Dan insyaAllah kita akan sambung lagi bab ini sehinggalah tamat sepenuhnya bab sangkakala dan tiupan sangkakala kali kedua. Jadi apa yang kita boleh ambil pengajaran di sini,
Semuanya akan berakhir dan kita pun akan berakhir di kubur dan kita akan dibangkitkan lagi dan kita pun masing-masing menuju ke syurga kita masing-masing, insya-Allah. Berhati-hatilah dengan dunia ini. Dunia ini penuh dengan tipu daya. Tipu daya itu ke neraka. Seperti kita menghadapi dunia ini, kita seperti kita menghadapi skema. Skema itu boleh melumpuhkan ekonomi kita. Kalau kita berhati-hati, insya-Allah tak terkena. Begitulah hidup ini. Kalau berhati-hati, tak mungkin ke neraka. Kalau berhati-hati, semuanya akan masuk surga. Sebab Allah dah ingatkan masa ini untuk beriman dan beramal soleh. Kalau dah beriman, perbanyakkanlah amalan soleh, insya-Allah. Jadi kita tangguh sesi ini nasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.